Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang cara untuk kita buat coding untuk paparan yang utama, iaitu paparan login bagi sistem kuis online kita. First sekali, kamu kena pastikan kamu punya paparan untuk kuis online mesti berjaya dah sampai ke sini. Baru kita boleh start buat coding. Kalau kamu belum sampai kat sini, bermakna kamu belum berjaya lagi untuk memulakan sesi coding kita. First, kamu pergi dekat Xampp. Cikgu tahu mungkin ada yang dah tahu cara ni, tapi cikgu akan ulang-ulang berkali-kali tentang perkara ni sehinggalah kamu mahir. Pastikan kamu tekan button start kat dua-dua button ni sampai nampak Apache dengan MySQL. Dah siap ni, tutup. Typekan localhost. Tekan enter. Tekan sini. Cara kedua, direct terus daripada Xampp ni, tekan admin. Kamu akan dapat paparan yang sama. Faham seterusnya kamu kena pastikan database yang cikgu bagi, nama database yang kamu create mesti sama dengan folder yang cikgu bagi. So cikgu rasa benda ni tak ada masalah dah, kamu dah sampai ke tahap ni. So pastikan benda ni kamu dah ada kuis online dan juga kuis online di PHP MyAdmin. Sekarang ni bila kamu dah sampai sini, untuk keselamatan, sekiranya kamu tidak ada backup, itu bahaya sebab nanti bila kamu dah edit semua, tiba-tiba ada bahagian yang kamu salah dan kamu nak back semula, leceh. Jadi make sure kamu copy dulu folder ni, kamu paste. Kamu rename kan sebagai kuis online 2. Rename kan sebagai kuis online 2. Boleh? Apabila kamu dah ada dua folder ni, folder yang sama, jadi kita akan bekerja dalam folder yang pertama ni je. Jadi nanti bila kamu ada kesilapan, kamu cuma tinggal copy saja dekat dalam kuis online 2 ni dan paste semula dekat kuis online yang kita sedang bekerja tu. Sebab kita boleh dapat balik coding asal yang cikgu bagi. Itu sebagai backup. Tapi kalau kamu tak buat benda ni, nanti bahaya. So proses dah buat backup, kita pergi seterusnya dekat folder bracket, dekat dalam bracket. Kalau siapa yang belum buat lagi benda ni, pergi dekat file, pergi dekat open folder, pergi dekat htdoc, klik kuis online, select folder. Bila dah select folder, kamu akan dapat senarai coding yang ada dekat dalam kuis online. Pertama sekali, cikgu nak terangkan, sebenarnya sebelum kita nak buat coding untuk paparan login ni, perkara pertama yang kita perlu buat dalam membangunkan coding, kita kena ada coding untuk sambungan kepada localhost. Jadi nama filenya adalah sambungan.php. Cikgu dah siapkan ni. Jadi ni nama database. Kenapa boleh link? Sebab cikgu dah settingkan nama database. Sebab tu cikgu minta kamu buat nama yang sama. Cikgu tak nak peningkan kepala. Jadi
cikgu tak ubah apa-apa kat sini. Tapi kamu kena fahamlah konsep asal ni. Nanti lain kali kamu nak buat sistem sendiri, kamu dah faham. Okey, jadinya ini adalah coding untuk sambungan. Okey, lepas dah buat coding sambungan, kita kena ada satu lagi coding, iaitu coding utama. Coding utama ni adalah menentukan frame yang kita nak dalam bentuk nanti paparan masuk selepas login, apa yang akan berlaku. Jadi kita akan pergi dekat home.html. So bila dekat dalam home.html, ini coding dia. Okay, semua ni kamu cuma ubah nanti dekat sini, dekat perkataan yang selamat datang ni. Ini kemudian, okay, yang penting kita buat dulu, bagi dia masuk dulu. Nanti cikgu ajar macam mana nak bagi dia masuk. Okay, ni coding untuk page, untuk edit muka depan. Okay, muka depan selepas masuk ke dalam ni. Okay, contoh cikgu type cikgu type password. Okay, ini nama dia. Ini adalah paparan berdasarkan home.html. Ini paparan ni. Kalau kamu nampak kat sini ada gambar ni, background ada gambar ni. Okay. So nanti kamu kena edit lah gambar tu. Kena tukar gambar tu. Tapi sekarang kita proses dalam menukar coding je dulu. Jangan tukar gambar dulu. Okay, gambar kemudian. Kita pastikan kita boleh masuk dulu, baru nanti kita edit gambar. Okay, seterusnya, selepas dah faham konsep dekat dalam coding dekat dalam home.html ni, kita terus masuk ke login. Okay, kita pergi dekat login. Yang ini yang kamu kena buat proses pertama dalam editing untuk coding kamu. Okey, pertama sekali kamu kena faham yang kamu kena ubah hanya beberapa saja. Coding ni semua cikgu dah siapkan. Kamu cuma tinggal ubah ikut yang sesuai dengan nama table dan nama attribute. Okey, jadi kamu kena tengok dekat mana nama attribute kamu dengan nama table. Okey, cari sekarang nama table kamu. Asalnya coding yang cikgu bagi, nama table untuk pelajar tu namanya pelajar, untuk guru namanya guru. Tapi dekat table cikgu, ni macam kononnya ini table kamu lah. Okay, kat table yang terkini adalah student dengan teacher. Jadi cikgu kena tukar dekat sini, from student, kena sama dengan nama table yang ada di sini. Okey, nama dia student kan, nama table ni student. So dekat sini pun namanya student. Okey. Macam tu juga dengan guru ni. Select all from guru ni, maksudnya select all from table. Mana table guru tu dekat sini. So namanya teacher. Kita kena tukar dekat sini, namanya teacher. Jadi kalau kamu buat kamu punya table tu nama dia cikgu, kamu kena tukarlah dekat sini namanya cikgu. Kalau kamu memang dah namanya guru, biar je lah guru. Tak payahlah ubah apa-apa. Okay, jadi kalau kamu buat teacher, tukarlah teacher. Okay, sekarang kita dah tukar nama table. Okay, kalau kamu tengok dekat sini ada beberapa yang nama pelajar lagi ada muncul kat sini. Pelajar kat sini. While tanda ringgit ni, dolar, cikgu panggil dolar dolar pelajar. Dolar pelajar. Dan kat sini pun dolar pelajar. So ini semua adalah nama table. Yang kat dalam ni adalah nama attribute. ID pelajar, attribute. Password, attribute.
Okay, sebab tu cikgu tak nak cikgu minta kamu tukar nama password tu sebagai huruf kecil supaya cikgu nak mengurangkan kamu buat coding. Jadi yang ini kamu tak payah ubah apa-apa dah. Kamu cuma tinggal ubah dekat sini. So dekat ID pelajar ni, kamu kena pergi tengok, kamu kena tengok dekat dalam sini. So cikgu punya nama dia ID student. So cikgu kena tukar dekat sini. Nama dia ID student. Okey, satu lagi. Nama table ni semua cikgu kena tukar. Okey. Hati-hati bila awak copy paste, pastikan jangan sampai terdelete mana-mana coding. Okey, jadi awak paste. Okey, ni semua untuk nama table Jangan tersalah paste. Jadi tengok cikgu punya video ni dengan berhati-hati. Okey, contoh kalau awak terdelete satu pun coding. Awak tengok kalau contoh awak terdelete satu pun coding, nampak dia dah bertukar colour. Sebab tu cikgu galakkan kamu menggunakan Monokai ni. Sebab Monokai ni dapat bantu kamu mengenal pasti coding yang salah, yang kamu type salah. Okay, so yang ini tadi cikgu dah sekejap. Okay, ni tadi cikgu dah ubah student. Kat sini cikgu pun kena ubah lagi student. So proses ni makan masa, tapi itulah yang kamu kena buat. Okay, jadi ni sebenarnya kamu dah jimat satu benda untuk kamu fikir macam mana nak create coding. Kamu just edit saja. Okay, cikgu harap kamu dapat bagi kerjasama lah. Okay, so kat sini nampak lagi ID student. Kalau kamu tengok ni ID pelajar kan. Ini kalau kamu kena faham, dekat dalam bentuk kurungan ni adalah dalamnya attribute. Dekat luar yang warna biru dan dollar ni adalah table. Okay, yang ini pula, yang macam ni, user ID, password, ini adalah pengisytiharan. Pengisytiharan pun boleh ubah yang memang dah tetap. Ini nama dia macam pengisytiharan yang ditentukan kat dalam ni. Jadi kita tak payah ubah apa-apa. Okey, user ID dan password ini sebenarnya adalah untuk mewakili kedua-dua ID pengguna, iaitu untuk ID pelajar dan juga ID guru. Tapi dia bukannya pemboleh ubah yang digunakan di dalam local host. Sebab tu kita tak perlu ubah. Cikgu tak minta kamu ubah apa-apa di dalam bracket untuk user ID dan password ni. Sebab ianya digunakan untuk kedua-dua table. Jadi ID pelajar guna, ID guru pun guna. Jadi ID pelajar merujuk kepada user ID juga. ID guru juga merujuk kepada user ID juga. Dan password pun macam tu juga. Dekat paparan login ni adalah proses mengenal pasti ID pengguna tu siapa. Adakah dia ID pengguna guru atau adakah dia ID pengguna pelajar. Sebab tu kita tak perlu edit dekat dalam coding ni. Yang perlu kita edit adalah ID pengguna untuk ID pelajar tu dengan ID guru yang terdapat dalam localhost. So yang ubah attribute yang ada dekat dalam student, table student. Okay. So ni pula nama pelajar kan. Kita tengok dekat sini. Kamu punya, kalau contoh kamu punya nama student, kamu tukarlah ikut kamu punya. Jangan ikut yang cikgu tukar ni pula. Kamu tukarlah ikut kamu punya sendiri. Kena pergi tengok dekat localhost kamu. Okay. Yang ini pun cikgu nak ingatkan, ini bukan nama table Ini memang status yang kita tentukan. So kalau pengisytiharan, maksudnya kalau coding ni betul, so kita akan tentukan status baginya adalah pelajar. So ini tak perlu ubah apa-apa. Ingat, baris 17 tak perlu ubah apa-apa. Okay.
Okay, kita boleh buat komen kat sini. Cikgu buat komen kat sini. Jangan ubah apa-apa pun di baris 17. Yang kena ubah ni, depan ni, ID student dengan nama pelajar. Okay, seterusnya kita dah tengok dah tak ada apa. Ni semua dah tukar, nama table dah tukar, semua dah tukar nama table. Kalau kamu punya namanya pelajar, biarkan je lah. Okay, dah sampai sini. Okay, ni tadi kita dah tukar. Select all from table teacher, kita dah tukar nama table teacher tu. Ikut kat sini nama table teacher. Okay, kita tukar ID guru. Okay, ID guru kita tengok kat sini. Pergi dekat table guru. Okay, ni nama dia ID teacher dengan nama teacher. Okay, ni password. So, password tak payah ubah apa-apa. So, tukar kat sini. Nama table kita tukar dulu. Hati-hati tukar copy paste ni hati-hati. Paste. Kalau nama table kamu memang dah guru, tak payah tukar. So, untunglah bagi yang dah memang nama table dia guru. Tapi kalau nama tablenya cikgu ke teacher ke, tukar. Okey, dah tukar ni semua. Tukar lagi dulu ni. Yes. Paste. Okey, sikit je lagi tukar cikgu punya tadi ID teacher kan. So tukar ID teacher. Pastikan huruf besar dan huruf kecil tu kena betul Kalau cikgu buat tadi T ni huruf besar kan. Contoh cikgu buat T huruf kecil. Memang tak berjaya lah run. Okey, ni pula nama teacher. Okay, status ni pun sama. Jangan ubah apa-apa. So, cikgu akan tulis ini. Jangan ubah baris 34. Okay. So, kat sini. Okay, seterusnya. Kalau kita baca kat sini, dia kata kalau username password salah, dia kata sila masukkan ID dan password anda semula. Okey, kalau nanti pengguna tu salah masuk, paparan ni, ini alert username atau ni echo alert username password anda salah ni akan terpapar bila pengguna salah masuk password. Okey, yang di bawah ni semua kita tak perlu betulkan apa-apa sebab ini cuma apa yang kita nampak di paparan dekat sini. Okey, jap cikgu tunjuk. Okey ni. Kalau kamu tengok ni dia kata sini kalau cikgu tak. Okey, kamu akan nampak ni. Perasan tak ni ID pengguna dengan password. So dekat sini yang kamu akan nampak ni. ID pengguna. So, apa fungsi user ID yang dekat atas tadi ni? Ni, dekat atas ni, dengan ini, adalah di sini. Dari sinilah dia akan baca user ID, iaitu ID pengguna yang pengguna masukkan tu. Kemudian password pun macam tu, dia akan baca dari sini. Tengok kat sini. Dari sini. Okay, sebab tu kita tak payah ubah apa-apa sebab nama kita punya data memang kita dah buat password dan cikgu nak jimatkan masa cikgu tak nak ada berlaku apa-apa kekeliruan kat situ. Jadi kat sini semua tak payah ubah apa-apa. Okey, dah siap ni. Kita save all. Kemudian kita cuba login. Okay, sebelum tu pastikan kamu kena juga pergi dekat history. Pergi klik dekat clear browsing data. Clear dulu data. Kemudian baru kamu type localhost /wisonline /login.php.
tekan enter. Okey, dapat paparan ni. Okey, check dulu kamu punya. Pergi dekat kamu punya ni, teacher ni. Okey, kamu check kamu punya ID. Contoh ni G01, password dia 123. So, G01 123. Saya akan cuba type masuk G01 123. Tekan button login. Okey. Bila ada keluar perkataan username atau password anda salah, bermakna ada coding kita yang masih ada kesilapan. Okey, cuba kita tengok. Okey, cikgu dah jumpa kat mana? Dekat sini. Kelas. Cikgu tak tukar lagi ni. Okey. Kalau selagi kamu keluar paparan tu, bermakna adalah yang tak lengkap lagi yang kamu belum siap atau kamu tak ubah lagi. Okey, nama student. Jadi bila kamu dah ubah, kamu tekan balik semula save all. Sebenarnya jangan risau bila kamu tak boleh run atau kamu tak berhasil. Sebab proses pembelajaran mesti kena ada error, barulah kita makin mahir. Kalau kita tak jumpa error, bermakna kamu tak akan semakin mahir. Okey, tak akan dapat proses pembelajaran tu. Jangan risau. Jadi bila berlaku error, jangan stres. Jadi kita cuba lagi sekali. Kita refresh. Kalau benda ni dah ada, kita just refresh. Kalau contoh kalau kamu type masih tak berjaya juga, kadang-kadang bila check semua coding dah okey, pergi lagi dekat clear browse ni, klik dekat history, clear dulu browse. Lepas tu barulah login lagi sekali. Okey. Okey, bermakna dah berjaya. So, bila dah berjaya, nampak ni nama dia akan terpapar. Progress. Ni orang yang pertama, G01. Kalau tengok dekat kalau tengok dekat sini, ni nama dia akan terpapar dekat sini. So, kalau ini adalah login coding proses editing login yang pertama. Okey. Good luck, cuba bolehlah cuba. Kalau dah berjaya nanti maklum. Okey, itu saja, boleh cuba dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.